Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Insya-Allah kami dari kumpulan 1 di bawah subjek Institusi Kekeluargaan Islam LMCR 1692. Okey, baik. Insya-Allah pada hari ini akan saya kupaskan ataupun bentangkan sedikit daripada konsep usrah muslimah. Insya-Allah. Okey, baik, kumpulan kami ada 6 orang. Okey, yang pertama Harith Najmi, yang kedua saya Anwar Syahir, yang ketiga Fakhrul Razi, yang keempat Aiman, yang kelima Saufi dan yang terakhir Masturah, insya-Allah. Okey, kita akan lanjutkan dengan isi kandungan. Okey, yang pertama definisi usrah, yang kedua konsep yang diamalkan dalam usrah, yang ketiga matlamat dan tujuan, yang keempat usrah muslimah berkenaan ataupun berkaitan dalam sirah Nabi, yang kelima kaedah pelaksanaan, yang keenam adab-adab dalam usrah muslimah, yang ketujuh ciri-ciri asas pembentukan usrah muslimah, dan yang terakhir insya-Allah keberkesanan usrah muslimah. Sebelum kita pergi jauh dalam konsep usrah muslimah, kita perlu tahu dululah apa itu definisi usrah muslimah. Okey, baik. Dari segi bahasa, usrah bermaksud keluarga pihak lelaki atau ashiratul rajul, kerana lelaki adalah kekuatan asas bagi sesebuah keluarga. Al-usrah juga merujuk kepada makna ad-dar'ul hasinah, iaitu sebagai pelindung yang kuat, seperti mana baju besi yang melindungi pemakainya dari sebarang bahaya. Okey, baik, itu dari segi bahasa. Dari sudut istilah pula, keluarga atau usrah merujuk kepada satu ikatan yang kukuh dan saling melindungi antara suami dan isteri menerusi pelaksanaan hak dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak terhadap individu di bawah tanggungan dan jagaan. Okey, baik. Usrah keluarga juga dapat difahami dengan perkaitan atau hubungan sebagai anggota di dalam sebuah keluarga yang berasaskan perhubungan keturunan disebabkan oleh perkahwinan. Oleh itu, kalau kita maklum, Islam telah menetapkan peraturan dalam perkahwinan yang berbentuk undang-undang dan pendidikan kesedaran beragama bagi membina rasa tanggungjawab antara satu sama lain. Konsep yang diamalkan dalam usrah muslimah terdapat 2 perkara, iaitu sakinah dan mawaddah. Okey, baik. Asas yang paling penting dalam pembentukan sesebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan takwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami isteri sekiranya menghadapi pelbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Yang kedua, iaitu mawaddah warahmah, kasih sayang. Sesebuah keluarga yang bahagia hendaklah dibina di atas asas mawaddah warahmah. Tanpa kedua-dua ini, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutamanya dalam institusi kekeluargaan Muslim. 2 perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkahwinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan sahaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Okey, baik, kita masuk pula kepada matlamat dan tujuan usrah. Yang pertama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dalam masa yang sama, menyempurnakan sebahagian agama. Okey, yang kedua, menyelamatkan manusia dari melakukan perbuatan maksiat serta perkara-perkara yang haram. Okey, yang ketiga, memelihara keturunan dan menjamin berbekalan zuriat umat manusia yang beriman mengikut landasan yang betul. Yang keempat, memperoleh ketenangan dan ketenteraman hati yang membentuk pasangan suami isteri bertakwa kepada Allah SWT, seterusnya berupaya memberi nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat kepada orang lain. Dan yang kelima, mewujudkan satu ikatan kekeluargaan yang kukuh, mantap dan berkekalan berasaskan kasih sayang dan kerahmatan dari Allah SWT. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah impian bagi setiap keluarga Islam. Dan yang terakhir, mewujudkan dan melaksanakan satu sistem pengurusan dan tanggungjawab serta metod berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat melalui kerjasama yang menguatkan hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Okey, baik, yang seterusnya kita masuk kepada bahagian berkaitan dengan usrah muslimah menurut sirah Nabi, iaitu keluarga Nabi Adam AS, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Lut. Keluarga Nabi Adam AS adalah keluarga yang pertama di dunia dari zuriat baginda manusia dari pelbagai bangsa dan warna kulit terus berkembang. Seperti mana firman Allah SWT, tujuannya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang bermaksud ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dan seterusnya Allah SWT menurunkan Nabi Adam AS dan isterinya ke bumi dengan sebab tipu daya Iblis. Iblis juga diturunkan ke bumi. Lalu sejak itu Iblis dan manusia bermusuhan sehingga hari kiamat.
Allah SWT tidak membiarkan Nabi Adam AS serta zuriatnya hidup tanpa hidayah dan panduan. Sebaiknya Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-Nya memberikan panduan hidup yang sempurna demi untuk memastikan keturunan dan zuriat Nabi Adam AS dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Maka bagi menjamin untuk kewujudan kehidupan di sebuah keluarga yang bahagia, maka ajaran Islam adalah dasar dan pegangan yang benar serta dapat menjamin kebahagiaan yang hakiki. Kisah keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersama isterinya Hajar sampai ke kota Mekah dalam keadaan yang serba kekurangan tanpa ada yang menghibur dan menemani mereka. Tergambar betapa kepasrahan dua orang hamba Allah yang terbukti dengan tidak bertawar-menawar dengan perintah Allah SWT. Seseorang isteri yang mempunyai kualiti akidah yang kukuh, mentaati perintah suami apapun keadaannya kerana redha dari Allah SWT, dan seorang suami dengan penuh tanggungjawab mengikuti perintah Allah dengan penuh ketundukan sekalipun ia meninggalkan keluarganya namun dia memasrahkan kepada Allah SWT. Keluarga Nabi Lut. Kisah keluarga Nabi Lut ada disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 168 ayat 169 yang bermaksud, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Lut berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Kita nampak betapa seorang suami yang soleh tidak dapat menolong seseorang sekalipun itu isterinya. Upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Lut dengan memohon kepada Allah SWT untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Nabi Lut mendoakan untuk keselamatan keluarganya, lalu Allah SWT berfirman, lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya kecuali seorang perempuan tua termasuk yang tertinggal. Dia adalah seorang nenek yang buruk. Dia memilih untuk tinggal sehingga dia binasa. Dalam ayat 171 yang bermaksud kecuali seorang perempuan tua isterinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Inilah gambaran yang menunjukkan keutuhan dan kebersamaan keluarga hanyalah diikat dengan ketaatan kepadanya sahaja. Yang seterusnya adalah kaedah pelaksanaan. Menjadi tuntutan kepada semua umat Islam agar mempunyai sah-siah yang mulia yang dikehendaki dalam tuntutan Baitul Muslim. Kaedah dalam berkomunikasi bersama keluarga adalah satu yang sangat perlu dipraktikkan bagi membina sebuah keluarga muslimah yang harmoni dan bahagia. Kita dapat simpulkan terdapat 3 kaedah ataupun metod yang paling berkesan untuk menjadikan suatu keluarga itu bahagia. Yang pertama ialah lemah lembut bersama keluarga, bermusyawarah iaitu berbincang, dan yang ketiga menjaga hubungan. Terdapat juga sebuah kajian lepas yang dibuat oleh Azirawati Abdul Rahman di dalam penulisannya berkaitan dengan kaedah komunikasi keluarga Islam dalam surah Al-Imran ayat 159. Dan kajian ini telah mengeluarkan beberapa konsep komunikasi daripada dalil tersebut yang banyak mengajar bagaimana cara berkomunikasi dengan cara yang baiklah. So, pecahan yang telah dikeluarkan adalah yang pertama, qaulan layyina iaitu berkata yang lemah lembut, qaulan ma'rufa berkata-kata yang baik, qaulan baligha berkata-kata yang mampu memberi kesan pada hati, qaulan sadida berkata-kata yang betul, qaulan maisura berkata-kata yang menyenangkan hati, dan terakhir qaulan karimah berkata-kata yang mulia. Yang seterusnya adalah adab-adab usrah muslimah ataupun adab-adab yang perlu ada dalam institusi kekeluargaan muslim lah. Okey, disendarikan di sini ada 10. Yang pertama, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, berazam untuk membina keluarga yang diberkati. Yang ketiga, hendaklah berkasih sayang antara satu sama lain. Yang keempat, sentiasa berpesan tentang kebenaran dan hak. Yang kelima, berbincang dan menguruskan situasi dalam rumah tangga dengan suara yang rendah dan sopan. Yang keenam, menghidupkan suasana membaca Al-Quran dan membuat perkongsian ilmu. Yang ketujuh, jauhkan bergurau dan ketawa yang melampau. Dan yang ke-8, mengadakan muhasabah supaya ahli keluarga yang merasa bersalah kembali ke pakal jalan. Yang ke-9, jangan mengangkat suara yang tinggi sama ahli keluarga. Dan yang terakhir, mengajak anak-anak lelaki untuk membiasakan diri hadir solat berjemaah di masjid. Yang seterusnya, terdapat 2 ciri-ciri asas pembentukan usrah muslimah, iaitu yang pertama, sebelum kahwin dan selepas kahwin. Sebelum kahwin, memilih pasangan yang baik, setaraf, persetujuan dan kerelaan pasangan, persediaan kebendaan, bertaubat iaitu mengesahkan segala kesilapan yang lepas, dan terakhir pastikan pasangannya sah dikahwini. Okey, baik untuk selepas kahwin, memantapkan iman dan taqwa, membentuk suasana mawaddah warahmah, mewujudkan pergaulan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dan isteri, melaksanakan keadilan dalam keluarga, mendidik keluarga dengan akhlak yang mulia, dan mewujudkan ketaatan dan kesetiaan. Bahagian yang terakhir iaitu keberkesanan terhadap keluarga. Perlu kita faham bahawa tujuan utamanya adalah menghampirkan diri dan ahli keluarganya sendiri kepada Allah dan kepada nilai-nilai Islam itu sendiri. Antara keberkesanan usrah yang boleh kita lihat adalah yang pertama, merapatkan ukhuwah sesama ahli keluarga berpandukan adab-adab dalam Islam. Yang kedua, memelihara dan mendalami ilmu fardu ain. Yang ketiga, meluaskan fahaman terhadap ilmu dan perjuangan Islam. Yang keempat, memberi galakan serta bimbingan ibadah yang sebenar. Dan yang kelima, menanamkan rasa bangga dalam ahli keluarga terhadap Islam. Dan yang terakhir, mendalami ilmu agama secara menyeluruh. Dan terdapat juga antara elemen-elemen penting dalam keberkesanan usrah muslimah yang boleh diterapkan
Sepertinya yang pertama, penetapan solat berjemaah secara konsisten, iaitu istiqamah. Yang kedua, menghidupkan budaya nasihat dan menanamkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, memahami wahyu meliputi Al-Quran, hadis dan doa. Yang keempat, menjadikan bacaan hadis pilihan dan al-maksurat itu sebagai amalan pagi dan petang. Dan yang kelima, membina fikrah Islam dalam diri ahli keluarga. Yang keenam, adanya sesi muhasabah tentang amalan yang dilakukan atau terdapat sebarang kekurangan. Yang ketujuh, ibu dan bapa melakukan perbincangan bersama anak-anak tentang isu-isu semasa agar dapat membentuk cara fikir yang betul. Dan yang terakhir, elemen penting adalah perbincangan isu-isu khusus yang berkaitan dengan umat Islam di semua peringkat. Dan kesimpulannya, pembentukan keluarga yang berasaskan konsep usrah muslimah, maka akan lahir insan yang berakhlak, berilmu dan juga bermanfaat untuk agama. Keadaan masyarakat hari ini adalah bergantung kepada bagaimana cara sesebuah keluarga Muslim itu mendidik setiap ahli keluarganya. Ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dalam membentuk jati diri, pemikiran dan akhlak anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.